Salam sejahtera, saya Stanley bin Bungkias, wakil daripada kumpulan 3, ingin membentangkan kes pecah amanah Isa Samad dalam Felda Investment Corporation. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Arisara, Franzila, Jeris Nivia, Jasmine, Maizatul, Magdalene, Nurwahida, Nurziana, Siti Norani, Stephanie, dan Sumaya. Hai, nama saya Semaya binti Muhammad Asri dan nombor matrik saya 101131. Nama saya Arisara Ratanapat, anak perempuan Wajiral dan nombor matrik saya 98248. Hai, nama saya Franzila Anak Julin, nombor matrik saya 99013. Salam sejahtera, nama saya Jeris Nivia Undi, nombor matrik 99288. Nama saya Mazhatul Syami binti Asari dan nombor matrik saya adalah 99574. Nama saya Nur Wahidali binti Afendili Abdullah, nombor matrik saya 100502. Salam sejahtera, nama saya Siti Norani binti Wijim 101060. Nama saya Magdalene Lomong Robert, nombor matrik saya 101819. Hai, nama saya Stanley bin Bungkias, nombor matrik saya 101113. Nama saya Stephanie Buat Dennis, nombor matrik saya 86160. Nama saya Nurziana binti Masairin, nombor matrik 100511. Salam sejahtera, nama saya Jasmine Wong Gifei dengan nombor matrik 99242. Rasuah ialah perbuatan memberi atau menerima suapan seperti wang, hadiah, perkhidmatan, jawatan atau kelebihan lain sebagai balasan untuk mempengaruhi sesuatu keputusan. Rasuah berlaku apabila seseorang menggunakan kedudukannya untuk kepentingan peribadi. Perbuatan ini menyalahi undang-undang dan nilai moral. Rasuah boleh berlaku dalam sektor awam maupun swasta. Contoh-contoh rasuah adalah seperti memberi wang untuk mendapatkan projek, menerima hadiah untuk meluluskan tender, dan menggunakan kuasa demi keuntungan sendiri. Baiklah, beralih kita kepada latar belakang kes ini. Siapakah Isa Samad? Isa Samad ialah seorang bekas tokoh politik Malaysia dan pernah memegang jawatan penting termasuk pengerusi Felda. Seterusnya, apakah itu FIC? FIC ialah Felda Investment Corporation, merupakan salah satu anak syarikat pelaburan Felda yang menguruskan aset dan pelaburan. Seterusnya, Isa Samad ini ialah seorang pengerusi. Beliau diberi amanah besar untuk menjaga kepentingan organisasi dan memastikan keputusan dibuat secara telus. Akan tetapi, Isa Samad dinyatakan bersalah atas kes rasuah yang dilakukan beliau sebanyak RM3.9 juta dan dinyatakan bersalah dan dipenjarakan selama 6 tahun. Bagi ringkasan kes, Isa Samad ini telah didakwa menerima sebanyak 3.09 juta sebagai suapan bagi membantu meluluskan pembelian Merdeka Place Hotel and Suite oleh FIC. Dalam kes ini, wang diberikan sebagai balasan untuk mempengaruhi keputusan pembelian hotel tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahawa berlakunya unsur rasuah dan penyalahgunaan kedudukan. Bagi jenis kesalahan, terdapat 3 jenis kesalahan utama. Yang pertama ialah penerimaan suapan, menerima wang untuk mempengaruhi keputusan rasmi. Yang kedua ialah penyalahgunaan kuasa, menggunakan jawatan untuk kepentingan peribadi. Dan yang terakhir adalah pecah amanah jenayah, iaitu menyalahgunakan kepercayaan organisasi. Apabila seseorang itu diberi kuasa tetapi menggunakan kuasa itu demi keuntungan diri sendiri, tindakan itu tetap dianggap sebagai pengkhianatan amanah. Mengapakah perbuatan ini dianggap salah? Kerana tidak jujur dalam menjalankan tugas, merugikan organisasi, menindas pihak yang layak, menjatuhkan imej kepimpinan serta menghilangkan kepercayaan rakyat. Seseorang pemimpin sepatutnya menjadi contoh yang terbaik, bukan menyalahgunakan kuasa yang diberi dengan sesuka hati. Nama saya Magdalene Lomong Robert, nombor matrik saya 101819. Saya akan membentangkan kesan-kesan kepada
pengambilan rasuah. Ia mempunyai 3 kesan, iaitu pertama, kesan kepada individu, kedua, kesan kepada organisasi, ketiga pula adalah kesan kepada negara. Untuk kesan yang pertama adalah kesan individu. Kesan kepada pelaku rasuah yang mengambil rasuah akan menyebabkan dia hilang maruah dan reputasi, nama baik dia tercemar dan didenda dan dipenjara, kehilangan jawatan dan masa depan dia musnah. Walaupun seseorang ini pernah dihormati, tetapi apabila mengambil rasuah boleh menjatuhkan segalanya dalam sekelip mata. Untuk kesan yang kedua pula adalah kesan kepada organisasi. Kesan kepada organisasi seperti FIC ini, ia boleh menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit, pelaburan tidak berkualiti, kepercayaan pekerjaan merosot, imej syarikat tercemar dan pengurusan tidak telus. Oleh itu, apabila seseorang pemimpin menerima rasuah, seluruh organisasi akan menerima kesannya. Untuk kesan yang terakhir pula adalah kesan kepada negara. Kesan kepada negara ini akan menyebabkan ekonomi terjejas, pelaburan hilang keyakinan, rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan, pembangunan terbantul, dan jurang kaya miskin semakin meningkat. Oleh itu, rasuah ini bukan sahaja masalah kepada individu, tetapi boleh membabitkan kesan kepada negara. Itu sahaja dari saya tentang kesan-kesan pengambilan. Nama saya Jasmine Nurife dengan nombor matrik 99242 akan membentangkan nilai integriti yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian. Integriti bermaksud kejujuran dan amanah dalam setiap tindakan yang kita lakukan, sama ada dalam pekerjaan, pembelajaran ataupun kehidupan harian kita. Dalam konteks ini, terdapat beberapa nilai penting yang perlu kita amalkan untuk mencegah rasuah. Antaranya ialah bersifat jujur dalam menjalankan sebarang tugasan. Sebagai contoh, seseorang pekerja tidak seharusnya memalsukan laporan atau menyembunyikan maklumat demi kepentingan diri. Selain itu, kita perlu bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang dibuat. Ini bermakna kita sanggup menerima kesan ataupun akibat daripada tindakan-tindakan kita dan tidak menyalahkan orang lain. Seterusnya, ketulusan dalam membuat keputusan juga sangat penting. Keputusan yang dibuat haruslah jelas, terbuka dan boleh dipertanggungjawab. Di samping itu, kita perlu mengelakkan sifat tamak kerana sifat ini sering menjadi punca utama berlakunya rasuah. Akhir sekali, kita mesti berani menolak sebarang bentuk rasuah walaupun berada dalam tekanan atau situasi yang sukar. Keberanian ini penting untuk memastikan kita tidak terlibat dalam perbuatan yang salah dari segi undang-undang. Jika setiap individu mengamalkan sifat integriti ini, kita dapat mengurangkan kes rasuah dan membina masyarakat yang lebih beretika serta dipercayai. Seterusnya adalah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah rasuah. Antara langkah utama ialah melaksanakan sistem audit yang ketat. Sistem audit ini sangat penting untuk memastikan setiap transaksi kewangan direkod dengan betul dan tiada penyelewengan yang berlaku. Hukuman yang tegas terhadap pesalah rasuah juga sangat penting sebagai pengajaran kepada masyarakat supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, pemantauan kewangan secara berkala juga perlu dilakukan secara konsisten supaya sebarang aktiviti yang mencurigakan dapat dikesan segera sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Di samping itu, pendidikan anti rasuah perlu diterapkan sejak di bangku sekolah. Hal ini kerana kesedaran awal dapat membentuk sikap dan nilai yang baik dalam diri seseorang individu sejak kecil lagi. Perlindungan kepada pemberi maklumat juga perlu diberi perhatian, kerana tanpa perlindungan yang mencukupi,
ramai individu yang tidak berani untuk tampil ke hadapan untuk melaporkan kes rasuah. Masyarakat juga memainkan peranan penting dengan melaporkan sebarang kes rasuah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Tindakan ini dapat membantu pihak berkuasa mengambil langkah yang sewajarnya. Kesimpulannya, pencegahan rasuah memerlukan kerjasama semua pihak, bukan sahaja pihak kerajaan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kes ini adalah pertama, jawatan yang tinggi bukanlah tiket untuk menyalahgunakan kuasa, tetapi satu amanah yang besar. Kedua, wang yang diperoleh secara haram tidak akan membawa kebahagiaan, malah boleh menghancurkan kehidupan seseorang dari segi kerjaya, reputasi dan masa depan. Selain itu, kes ini juga mengingatkan kita bahawa amanah adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu dijaga dengan penuh tanggungjawab. Seterusnya, undang-undang jelas menunjukkan bahawa tiada siapa yang terkecuali, tidak kira pangkat, jawatan atau status. Setiap individu tetap tertakluk kepada undang-undang yang ditetapkan. Akhir sekali, kita dapat melihat bahawa integriti adalah lebih bernilai daripada kekayaan. Hal ini kerana kekayaan boleh hilang dalam sekelip mata, tetapi maruah dan kepercayaan yang hilang sukar untuk dipulihkan. Oleh demikian, kita perlulah mengambil iktibar daripada kes ini dan berusaha untuk menjadi individu yang berintegriti dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai kesimpulannya, kes Isa Samad menunjukkan bahawa rasuah membawa kesan buruk kepada individu, organisasi dan negara. Oleh itu, kita mestilah menolak rasuah dan mengamalkan integriti dalam kehidupan. Ingatlah, katakan tidak kepada rasuah, kekalkan integriti dan jauhi rasuah. Mesej kesedaran daripada kes ini adalah rasuah menghancurkan masa depan negara, integriti membina masa depan bangsa.